Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang Allah sekalian. Insyaallah lebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Luqman Hakim yang bersama pada malam ini. Insyaallah akan membahas tajuk matlamat Ramadan. Jadi saya berharap kita akan mendapat manfaat apa yang bakal disampaikan oleh Ustaz nanti, insyaAllah. Dengan itu saya berikan majlis kepada Ustaz dan sama-sama kita mohon kita semua mendapat manfaat, insyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Yang saya hormati Kakanda pengacara majlis, merangkap timbalan pengurusi masjid, yang berusaha tuan pengurusi masjid Simpang 3, ashabul fadilah tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berada di dalam rumah Allah taala. Seterusnya kita berada di dalam taman-taman syurga yang disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kita berada di dalam majlis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, poster sampai kat saya tu daripada bubuh tang tu. Hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala membuka peluang keringanan dia untuk dia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita main ke masjid, kita pergi ke tempat-tempat majlis ilmu, maknanya Allah taala itu membuka satu peluang untuk memudahkan dan meringankan perjalanan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala, setiap perkara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada yang boleh kita capai dan juga kita mengerti akan tujuan dia. Yang pertama sekali, Allah taala menjadikan manusia dan juga menjadikan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuan dia untuk beribadah kepada Allah. Ayat ni tuan-tuan pun selalu duk hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata, tidaklah aku menjadikan manusia dan juga jin itu melainkan tujuan dia adalah untuk beribadah kepada aku. Kalau kita nak jadi hamba Allah, kita tak boleh lari daripada beribadat, daripada menyembah Allah Ta'ala. Itulah hamba Allah. Itulah satu penghormatan
dan pengiktirafan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita bukan takut apa, yang paling kita takut kita duduk klaim kata diri kita ni hamba Allah, hamba Allah. Tiba-tiba bila duduk depan Tuhan, Tuhan kata hang bukan hamba aku pun. Pasal apa? Pasal tujuan aku buat hang, tujuan aku jadikan hang, tujuan aku hidupkan hang untuk hang sembah aku. Yang tu baru masuk dalam kota ataupun pengiktirafan yang diberikan oleh Allah. Pasal Tuhan sebut jelas kepada kita, Tuhan kata jadikan manusia ni untuk beribadat. Yang tu baru hamba dia. Tetapi kalau dia tidak beribadat kepada Allah, dia tidak sembah Allah, maknanya dia tidak tergolong dalam golongan yang disebut sebagai hamba Allah. Kalau Nabi SAW, Tuhan dah bagi siap-siap pengiktirafan kepada dia. Dalam bulan Rejab baru ni kita duduk kelang kabut dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ayat yang selalu dibacakan oleh penceramah, oleh ustaz-ustaz, oleh tutup guru yang cukup popular. Ayat yang pertama daripada surah Bani Israel ataupun dikenali sebagai suratul Isra'. Tuhan sebut sendiri, Tuhan kata subhanallazi asra bi'abdihi. Tuhan guna perkataan hamba di situ merujuk kepada Nabi. Maknanya Nabi itu telah diiktiraf oleh Allah sebagai hamba. Tuhan kata maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba dia. Siapa dia hamba dia? Nabi SAW. Selesailah bab Nabi itu. Maknanya Nabi boleh klaim kata dia tu sebagai hamba Allah. Pasal Tuhan lah yang iktiraf dia. Kita ni tuan-tuan sekalian, yang ketika mana hari kiamat kita akan bertemu dengan Allah, kita akan minta tolong Tuhan supaya memberikan kelepasan daripada api neraka, supaya membantukan kita untuk memudahkan proses-proses akhirat. Kita akan minta, ya Allah, kami ni hamba-Mu ya Allah. Takut Tuhan ditanya kita, betulkah hang hamba aku? Kalau hang hamba aku, hang tak pernah beribadat kepada aku pun, jadi macam mana aku nak klaim kata hang tu hamba aku? Dalam semayang kita duk baca suratul Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tu kita yang kata. Kita kata ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta tolong. Maknanya kita cuba nak pohon kepada Allah untuk nak jadi hamba dia. 3 ciri-ciri hamba yang telah disebutkan oleh ulama tafsir. Antara dia Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir dan tafsir Al-Misbah. Dia kata kalau betul lah kita ni hamba Allah, yang pertama sekali hamba kepada Tuhan dia, hamba kepada Allah ni apa dia? Kita ni kepunyaan dia. Yang pertama ni kita ni kepunyaan Allah. Semua yang ada kat kita ni semua Tuhan punya. Mata kita Tuhan punya, tangan kita Tuhan punya, kaki kita Tuhan punya. Apa yang ada kat kita semua Allah Subhanahu wa taala punya. Yang pertama, kita ni milik Allah. Bila kita ni milik Allah, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh nak buat sewenang-wenang yang ikut nafsu kita. Tangan kita duk elok-elok, kita tak boleh duk contiang, duk buat tatu apa semua. Sebab apa? Sebab bukan hak kita. Kita ni hak Allah. Tak boleh kita nak upgrade apa semua, tak boleh. Pasal kita ni kepunyaan Allah. Tuhan bagi kat kita segala panca indera kita ni tuan-tuan, yang ada dekat kita ni hanyalah sebagai hakul intifa', hak kita untuk manfaat, bukan hak kita untuk memiliki. Kalau betul hak kita tuan-tuan sekalian, maknanya kita boleh kontrol. Tapi pasal apa kita tak boleh kontrol? Daripada segi umur sendiri pun kita tak boleh kontrol. Bila tahun bersilih ganti, bila tahun dia mula bersilih ganti, umur kita pun makin lama makin duk jadi tua, makin lama duk makin jadi tua. Kalau betul lah kita ni bukan hak Allah, kita boleh kontrol. Daripada muka duk cekang elok, kita boleh kontrol cekang sampai bila-bila. Sebab nak cuba kontrol ni jadi rosak habis-habis tu. Pasal dia tidak menerima hakikat yang diri dia itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nombor satu, kita nak kena fikir, kalau kita ni hamba Allah, kita kena tahu kita ni kepunyaan Allah. Bila kita kepunyaan Allah, sudah pastilah kita ini akan dimonitor ataupun akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pasal hak dia. Bila-bila masa dia boleh ambil kita, bila-bila masa dia boleh tarik nikmat yang dia bagi kepada kita. Pasal apa? Pasal kita ni hak dia punya. Nombor satu.
Nombor dua, ciri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam sistem perhambaan, hamba kepada Tuhan dia. Apa dia? Apa yang ada pada kita semua milik Tuhan kita. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tak ada milik kita. Rumah yang besar yang kita duk kata hak kita, betul ke hak kita? Bukan hak kita. Kalau hak kita, tuan-tuan sekalian, sebelum kita mendiami rumah tu, siapa yang duduk? Kata ustaz, rumah ni kami bina ni waktu saya. Okey, fine. Ada jawapan, tak ada masalah. Lepas hang mati, siapa nak duduk rumah tu? Kata anak saya. Anak hang akan claim kata tu rumah dia. Lepas anak hang mati, siapa akan duduk? Cucu saya. Cucu hang akan claim kata tu rumah dia. Lepas cucu hang mati, siapa akan duduk? Cicit saya. Cicit hang akan claim kata tu rumah dia. Lah ni rumah siapa yang sebenarnya? Boleh faham tuan-tuan? Bukan duk marah kat tuan-tuan. Tadi tuan-tuan kata apa ustaz, aku duk main duk balut kami pula sebab tuan-tuan nampak jegas itu macam kat saya. Cuma saya nak abang, nak bagi kita tahu siapa kita yang sebenar. Bila kita tahu siapa kita yang sebenar, dia tidak ada perasaan sombong. Dia tidak ada perasaan kita nak hidup atas dunia ni selama-lamanya. Pasal apa? Pasal semua benda ni Tuhan bagi pinjam ya kat kita. Jawatan Tuhan bagi pinjam. Apa harta benda semua Tuhan bagi pinjam. Maknanya ini hak Allah. Bila hak Allah, Tuhan akan ambil bila-bila masa dia nak ambil. Satu. Yang kedua, bila jadi hak Allah Ta'ala, Tuhan bila dia ambil balik daripada kita, dia nanti akan tanya, apa yang hampa buat dengan aku, yang dengan benda yang aku bagi ke hampa? Pasal tu kita kena tanya soalan, tuan-tuan sekalian. Dalam surah Yasin, tuan-tuan duk baca, Tuhan kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu Tuhan tutup mulut kita, yang bercakap tangan kita, yang bercakap kaki kita. Pasal apa dua benda ni bercakap? Pasal hak Tuhan. Tuhan nak tanya, aku bagi kat hang tangan, tangan ni hang buat apa? Kita nak kata biar pergi kat saya, tangan saya. Tuhan kata tak, bukan tangan hang, aku yang bagi dekat hang. Jadi tangan ni akan bercakap di hadapan Allah. Kaki aku bagi kat hang, kaki ni akan bercakap di hadapan Allah. Kalau kita guna, kita pinjam hak Allah, kita guna dengan jalan yang baik, maknanya apa? Tangan ni akan bersaksi benda yang baik. Kaki kita pinjam hak Allah, kita akan ditanya, kaki kita ni hak Allah, Tuhan tanya balik barang dia, kita buat apa? Kaki kita akan bersaksi benda yang baik kalau kita buat baik. Kalau kita buat jahat, kaki ni akan jawab benda tu jahat. Selesai, tuan-tuan sekalian. Lepas tu mana satu hak kita? Harta kita, Tuhan akan tanya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, 4 benda yang akan ditanya kepada kita. Kata Nabi SAW waktu kita duduk berdiri di padang mahsyar, Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Nabi kata, ingat 4 benda. Nabi kata tapak kaki kita, dia tak nak berganjak pergi ke tempat lain, melainkan akan ditanya dengan 4 benda. Punggah. Nak baca tak 4 benda ni? Tekuk balik lagi lena tak boleh. Nombor 1, Nabi kata apa? Termasuk saya lah. Saya bukan nak bagi gempak tuan-tuan. Saya pun takut juga ni nak baca ni. Nombor 1, Tuhan tanya an umrihi fima afnahu. Nombor 1. An umrihi. Umur tu bahasa Arab. Kita ambil dalam bahasa Melayu guna umur sama. Tuhan tanya an umrihi, aku bagi ke hang umur fima afna, hang habis macam mana umur yang aku bagi ke hang? Jawab kita depan Tuhan, aku bagi hang umur, aku kira segala amal kebajikan hang, tak apalah, mula daripada 15, pasal waktu tu waktu baligh 15 tahun, aku bagi 10 tahun, aku bagi 20 tahun, aku bagi 30 tahun, aku bagi 40 tahun, umur 80 aku tarik. Umur 80 Tuhan tarik. Umur 80 Tuhan tarik, 80 tolak dengan 15, tinggal berapa tuan sekalian? 65 tahun. 65 hang buat apa? Tuhan tanya kita. Kata saya buat macam-macam Tuhan ni. Kata saya duduk main masjid Simbang 3 ni pun dekat 10 tahun. 10 tahun baik, Tuhan potong 10 tahun, nampak kemai ni. 55 tahun lagi hampir tak mana mampu ikut tu. Oh, kata waktu tu
Saya adalah 5 tahun tu saya ada berkhidmat dengan ustaz lah apa bagai. Okey kita apa Tuhan kata tak apa 5 tahun tarik mai. Tarik lagi. Mana lagi 40 tahun? Hamba apa 40 tahun? Punggah kita nak jawab. Allah Tuhan, waktu tu Tuhan faham. Hang ingat Tuhan jiran tok mana? Cakap macam tu dengan Tuhan. Tak ada cakap ni. Kita nak jawab macam mana? Allah Tuhan. Saat itu saya jahil agama apa semua. Kenapa hang jahil? Awak Islam ni baru mai ke kepada hang? Nabi SAW baru diutuskan ke? Awak masjid ni baru buat ke? Ataupun sekolah agama yang ada belah simpang 3 tetong kan dia panggil ni kan? Baru buat ke? Awak ustaz-ustaz baru buat ke? Apa hampa dulu duk pakai pampers saja, pakai cawat besi sopan dengan kaum tasadir daripada gua Kelam ke? Tuhan tanya macam tu. Kita nak jawab apa? Allah. Yang ni yang banyak duk jadi tuan-tuan sekalian. Dalam surah Al-Mulk kita pun baca. Allah Ta'ala sebut cerita macam mana orang yang pandai duk bertolak dalik ni tiba-tiba bila kena lempang masuk api neraka, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, tu yang kita duk baca tu, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Bila dah kena lempak dalam api neraka, kena balun apa semua, malaikat yang duk jaga api neraka, malaikat Zabaniyah yang duk jaga api neraka, sa'alahum, dia tanya kepada mereka ni. Apa yang dia tanya? Alam ya'tikum nadhir. Dia tanya di atas dunia dulu ni tak ada ke orang ataupun nadhir? Nadhir ni orang yang bagi peringatan. Hangpa tak pernah dengar Islam ke? Hang tak pernah dengar ke kata bergaduh tu tak boleh? Hang tak pernah dengar ke kata makan duit haram tu tak boleh? Hang tak pernah dengar ke kata duk main nombor ekor tu tak boleh? Hang tak pernah dengar ke kata dengki kepada orang, fitnah orang, duk buat sihir ke orang, duk tak puas hati ke orang, kata benda tu tak boleh? Benda tu malaikat tanya kita. Kita kata ada orang main qad bala, kita kata bala qad ja'ana nadhir, memang main. Fakadzabna, tapi masalah dia depa duk main, kami duk lari. Wa qulna, bukan takat kami lari, bukan takat kami tak peduli depa duk kata apa-apa semua kami tak peduli ni. Wa qulna, kami kata pula ma nazzalallahu min syai'. Buat apa nak duduk dalam majlis ilmu? Buat apa nak pergi duduk dengan halaqah ilmu depa? Buat apa tak ada apa pun? Ma nazzalallahu min syai', maknanya Tuhan bukan buat turun apa-apa kat kami. Mai ni dapat lengah saja, bukan dapat apa. Daripada duduk macam ni, baik pergi kena tarik tak mana-mana sambil tunggu Aisyah. Yang tu lagi sempoi. Nampak tuan sekalian? Kata lagi, bukan dekat tu. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Awak ingat depa hadu main mengajar, ingat depa hadu pergi mengaji, duduk dalam majlis ilmu, depa tu betul sangat ke? Depa tu pun dhalalin kabir, lagi teruk pada kita. Jahannam tak kira. Tu ingat saya kata ayat ni. Ayat ni dalam suratul Mulk yang kita duk baca tu. Dialog di antara penghuni neraka dengan malaikat. Malaikat tanya, awak lah yang serabut sangat duk kena api neraka ni. Itulah jawapan yang kita berikan kepada para malaikat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang 4 benda tadi, Allah Ta'ala tanya tentang umur. Tuhan bagi umur kat kita 40 tahun. Tang mana kita perhabiskan umur tu? Jawablah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan tanya yang kedua pula, wa an jismihi fima ablahu, aku bagi ke hang tubuh badan ni, hang guna tubuh badan ni untuk apa? Hak Tuhan punya pasal dia nak tanya apa-apa. Kita pun tuan-tuan sekalian, kalau orang pinjam kereta kat kita, bila pinjam dia pun naik dalam 3-4 hari naik balik-balik main, kita mesti nak tanya, hang naik kereta aku pergi mana? Hang naik kereta aku hang tekan banyak mana minyak hang bubuh minyak apa? Lepas tu waktu hang nak masuk simpang hang bubuh si kena lah. Kita kata hang cakap banyak, gak pergi kat aku lah, aku yang bawa. Boleh ke kita jawab macam tu? Kereta ni kereta siapa? Tahulah kereta hang, tanya apa-apa banyak-banyak.
Punya pasal Tuhan dia lah dia nak tanya. Sama macam kita dengan Tuhan pun. Tuhan nanti akan tanya, aku bagi ke hang mata, banyak mana mata hang guna untuk kebaikan? Aku bagi hang telinga, banyak mana telinga hang dengar benda kebaikan? Aku bagi hang mulut, banyak mana semua mulut hang bercakap benda-benda hak elok? Aku bagi ke hang macam-macam. Tuhan tanya tentang diri kita, tuan-tuan sekalian. Jawab kita di hadapan Allah, tapi bukan mulut kita jawab. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Kita tidak akan bercakap depan Tuhan melainkan diizinkan oleh Tuhan nak bercakap. Tuhan buka mulut, okey, hang bercakap. Tapi ayat yang dalam surah Yasin tadi, Tuhan tak suruh mulut kita bercakap. Tuhan tanya segala panca indera kita akan bercakap. Ayat yang lain Tuhan kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a, iaitulah pendengaran kita, wal basar, mata kita, wal fuad, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua benda tu Tuhan nanti akan tanya. Tuhan tanya telinga kita, wahai telinga sipulan bin sipulan, atas dunia dulu hang duk dengar benda apa banyak, telinga kita duk jawab. Cara dia jawab macam mana tuan-tuan jangan duk tanya saya pasal saya tak pernah mati lagi. Ada mulut ke telinga akan macam mana dia jawab, kita tak tahu. Tapi yang pastinya telinga kita akan bercakap depan Tuhan. Aku duk dengar cerita, aku duk dengar fitnah, aku duk suka dengar keburukan orang, aku duk suka. Telinga kita nanti akan jawab. Wal basar, mata kita nanti akan jawab. Tuhan tanya mata kita, dia ni guna hang macam mana? Mata akan jawab, dia ni guna sekian-sekian, bangkit tidur apa semua, dia geser mata saya, lepas tu bangkit tidur, dia duk usah satu macam sana sini apa semua. Mata kita akan jawab. Hati kita juga Allah Ta'ala akan tanya kita, apa benda dalam hati ni, hang duk rancang benda apa? Hati kita akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana ada komplit? Semua komplit. Ada sebuah hadis yang panjang tuan-tuan sekalian, bagaimana satu orang manusia yang ketika mana dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan jadikan saksi-saksi apa semua, dia tak puas hati. Hadis ni hadis sahih, hadis panjang. Dia habaq kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata semua saksi daripada malaikat, semua saksi daripada apa nama makhluk-makhluk yang ada, sebab makhluk-makhluk ni pun jadi saksi. Sebelum saya nak cerita tu, saya cerita yang kata makhluk ni pun jadi saksi. Tak mana ayat dia tuan-tuan sekalian, dalam surah Zalzalah. Tuhan kata iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu yang kata bumi, yang kata dunia ni tuhadis dia cerita apa yang jadi kepada dia. Nabi tanya kepada sahabat, Nabi kata hangpa tahu dak atadruna ma akhbaraha, hangpa tahu dak apa yang bumi duk bercakap, apa yang langit duk bercakap, apa yang segala apa nama tanah duk bercakap, apa yang pokok-pokok duk bercakap. Sahabat Nabi kata Allah wa rasuluhu a'lam, kami tak tahu, Allah dan Rasul lagi mengetahui. Nabi habaq-habaq, Nabi kata semua tempat yang kita pergi ni akan bercakap di hadapan Allah, akan menyaksikan dan bersaksi apa yang kita buat kepada dia. Dia akan cerita. Contoh ada macam tempat tuan-tuan duduk ni atas kapet ni nanti akan bercakap di hadapan Allah. Lepas tu tanah yang tuan-tuan pijak akan bercakap di hadapan Allah. Tempat yang tuan-tuan berjalan akan bercakap di hadapan Allah. Pokok apa semua ni akan bercakap di hadapan Allah. Nabi kata bercakap itu kadza wa kadza, iaitulah dia cakap secara detail. Hari sekian, tanggal sekian, pukul berapa, tang mana, dia akan habaq secara detail. Dia ni duk buat apa. Kita nak lari tang mana di saat itu. Nabi tanya macam tu kepada sahabat. Nabi habaq macam tu kepada sahabat. Jadi kawan dalam hadis yang panjang ni dia tak puas hati. Dia kata semua tu, dia kata Tuhan boleh create. Semua tu Tuhan boleh, orang kata apa, boleh cipta sendiri. Dia kata maknanya boleh nak berkenal dia. Pasal waktu tu Allah Ta'ala tunjuk tentang catatan amalan dalam suratil kahfi. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Allah Ta'ala buat keluar mai kat kita catatan ni, kiraman katibin, kiri kanan tu ada ni. Kita tengok catatan tu, kita kata Allahu Akbar. Kita kata la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, suratul kahfi. Kita kata tu dia catatan amalan ni, sampai tak tinggal langsung, benda hak kecil pun tulis, tambah benda hak besar, ahsaha, semua tulis dalam ni.
Tuhan tanya lagi, ada tak ada malaikat aku nak berkenal hang? Sama ada hang buat benda tu tapi dia tulis kata hang tak buat, ataupun ada tak benda yang hang tak buat tapi malaikat aku tulis kata buat. Kita cek-cek, kita kata tak, kita nak saksi daripada kita. Tuhan kata okey, aku bagi bercakap. Sebab tu tangan, kaki kita, perut kita semua bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba perut kita bercakap di hadapan Allah, tidak menyembelahi kita. Dan dia pun mengatakan halakani, aku celaka. Pasal apa? Pasal perut aku langsung tak defend aku, langsung tidak menyembelahi aku. Tuhan kata perut lah, ni perut ni menjadi saksi kita, maknanya tim kita. Tuhan kata ni banyak mana benda-benda yang baik hang makan, dia kata banyak ya kata. Tapi benda haram lagi banyak, jahanam. Tangan macam mana, banyak benda baik yang hang pegang, dia kata banyak juga, tapi benda haram saya pegang lagi banyak, punggah kita. Sampai dia pun pening dengan apa yang ada dekat diri dia. Hadis ni hadis sahih dan juga hadis yang agak panjang, tuan-tuan sekalian. Kita nak lari ke mana? Benda ni akan disaksikan di hadapan Allah tentang umur kita. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, benda yang akan ditanya kepada diri kita, kata Nabi SAW, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Daripada harta benda ni kita ada lah ni, daripada mana dapat dan ke mana kita belanjakan. Enggak nak jawab tu kan. Kita pun kalau kerja satu-satu jabatan, dengar kata jabatan audit nak turun main, nak audit, sakit kepala, tuan-tuan sekalian. Duduk di pejabat ni 3 hari 3 malam pakai duduk lena, duduk makan tidur orang tu ya. Pasal nak jawab ni, dia duduk tanya dia tanya ni, kita habaq ni dia tanya. Lepas tu nak kena buat laporan bagi kat dia pula. Habis tu dah buat closing meeting apa semua, dia tanya boleh dah kami nak masuk kali kedua. Dengar macam tu, kata bagi orang lain pula, aku kami tak tahu apa nak buat ni. Tuan, tu dia main tu. Yang tu baru audit atas dunia, ni audit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tanya daripada sekecil-kecil benda, harta benda kita, sampailah kepada sebesar-besar benda, dan ke mana kita belanjakan benda tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa an ilmihi, tentang ilmu pengetahuan, madza fa'al, madza amila bih, dengan ilmu pengetahuan apa yang kita buat. Tuan-tuan duk ada depan ni, termasuk dengan saya sekali lah. Tuhan kata aku bagi kau ilmu agama, hang guna ilmu ni kok mana? Hang guna ilmu ni nak bagi orang boleh rapat mai ke agama kan, nak bagi orang lagi celaru daripada agama? Hang guna ilmu ni nak bagi jadi pecah belah masyarakat ke? Benda tu Tuhan akan tanya kepada saya. Sama juga dengan tuan-tuan yang ada profession. Tuan-tuan ada dalam bidang bidang pendidikan ke, bidang pembangunan ke, bidang apa-apa saja, semua Tuhan nanti akan tanya, dengan apa ilmu yang aku bagi ke hang buat apa? Adakah hang benda tu hang mendekatkan diri kepada Allah? Jenuh kita nak jawab, tuan-tuan sekalian. Maknanya semua benda kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab kita hamba dia. Sebab hak yang ada kat kita itu hak dia. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sistem hamba ni, kita buat benda yang Tuhan kita suruh, kita takkan buat benda yang Tuhan kita tak suruh. Maknanya kita takkan buat benda yang Tuhan kita larang. Sebagai hamba kepada Allah, buat benda yang Tuhan suruh, tinggal benda yang Allah Ta'ala larang. Yang tu baru betul yang dikatakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu 3 ciri dia, tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi, pokok lagi tuan-tuan nak balik habaq ke orang perempuan. Sebab lagi dia tanya kan, dia kata dengar ceramah apa, dengar sampai ke rumah ustaz tu lagu duk beletiak. Dia kata ciri-ciri hamba dah mau ciri apa dia kata. Dia kata nombor 1 udah panjang macam tu. Dah nombor 1 apa dia? Salah, dia kata terus tekan aku nak fikir kan. Nombor 1 tu sampai begitu. Kan? Ada lagi celaru dia tanya, ustaz mana dia ambil darah tu, aku nak lena pun tak boleh. Tak. Apa dia ceramah panjang cara ceramah tu. Hak panjang tu apa dia? Itulah kasang ya. Dah kasang tu apa? Jenuh aku nak bakang semua. Memang tak tahu apa tu. Yang kata kita ni, yang tu 3 benda ni apa, tuan-tuan? Yang pertama, kita ni hak Allah. 1, sebagai hamba dia. Nombor 2 apa? Apa yang ada pada kita semua milik Allah.
Nombor tiga, apa yang kita buat mestilah apa yang Tuhan suruh, dan apa yang kita tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duk dengar dalam khutbah selalu yang kata bertakwa, buat benda yang Tuhan suruh, tinggal benda yang Allah Taala larang. Lagi mana tiga benda ni tak ada kat kita, jangan duk pandai-pandai klaim kata kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, matlamat ibadah ni apa? Adalah untuk menyembah Allah. Ibadah ni ada macam-macam. Dan tujuan kepada ibadah, antara dia tujuan dia tuan-tuan, ibadah ni apa? Menyedarkan diri kita sebagai hamba, dan juga Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang kita sembah dia. Termasuklah ibadah-ibadah yang dikatakan solat. Tuhan bagi kat kita solat. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Tuhan bagi kita solat. Apa tujuan dia tuan-tuan sekalian? Nak habaq kat kita, kata antara tujuan solat tu, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni tujuan dia itu apa dia? Iaitulah nak mencegah kita daripada buat benda yang tak elok, dan juga daripada buat benda yang mungkar, nak cegah kita. Itu tujuan semayang. Tapi lagi mana kita duk semayang, benda mungkar kita duk buat, benda tak elok kita duk buat, maknanya ada something wrong somewhere pada semayang kita. Tuan-tuan makan nasi, bila makan nasi, tujuan makan nasi ni untuk apa? Untuk nak kenyang. Tapi kalau dah makan sampai 3 pinggan, satu kawahnya makan tak kenyang, maknanya ada sebab. Sebab apa? Belantu raya. Contoh dia begitu. Tuan-tuan pergi cari ubat, kita sakit pergi cari ubat. Cari ubat untuk tujuan tu apa? Tujuan tu nak bagi sihat. Tapi lagi duk makan ubat, lagi duk teruk, lagi duk makan ubat, lagi duk teruk, maknanya ada masalah pada diri tuan-tuan dan juga ubat tu. Yang tu kena cek. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Maknanya kita buat ibadat ada tujuan. Sama macam puasa ni, yang tu baru masuk tajuk ni. Okey, orang nak roti. Matlamat puasa ni apa? Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu ayat tu. Apa maksud ayat tu tuan-tuan sekalian? Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan, diwajibkan ke atas kamu itu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti mana difardukan ke atas umat sebelum daripada kamu puasa. Maknanya umat sebelum ni pun ada syariat puasa dekat depa tu, cuma tak sama macam kita. Ada umat yang puasa ni sampai berapa hari punya puasa. Ada umat yang puasa sampai berapa bulan punya puasa. Ada umat yang puasa tuan-tuan sekalian puasa malam. Ada. Yang tu syariat Nabi dia. Tapi main Nabi SAW, kita puasa bila? Ketika mana terbitnya fajar dan juga terbenamnya matahari. Yang tu tempoh period puasa kita. Tujuan dia apa? Tuhan kata apa? La'allakum tattaqun. Aku suruh hamba puasa untuk apa? Untuk nak bagi hamba tu bertakwa. Itu matlamat puasa. Tapi kalau hamba tak bertakwa, hamba duk puasa tiap-tiap tahun, duk nampak lagi celaru, duk nampak lagi lorat, maknanya ada masalah pada puasa hamba. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Terjawab lah apa nama tajuk kita tu. Kira boleh berhenti lah ni. Tapi kita nak urai sikit lagi. Dah halang-halang mai. Lembah dah. Kita puasa 30 hari. Allah Ta'ala kata apa? Puasa yang difardukan ke atas kamu untuk nak bagi kamu bertakwa. Bertakwa ni apa tuan-tuan sekalian? Takwa ni ketika mana orang yang melakukan amal ibadah, ada dalam diri dia ketakwaan, amalan itu akan dilipat gandakan dan dinaikkan apa nama kesungguhan dia. Kita pergi buat haji. Antara tujuan haji nak dapat haji yang mabrur, bukan mabrur kata. Haji mabrur. Haji mabrur ni haji apa? Mabrur asal perkataan birrun. Birrun ni apa? Buat baik. Pi haji, balik mai jadi lagi baik daripada sebelum pi. Tapi pi haji, balik mai lagu duk main dam haji lagi teruk daripada sebelum.
Maknanya bukan pergi haji, pergi berjalan. Nampak tak benda ni? Sama macam puasa. Puasa main kat kita supaya kita ni bertakwa. Habis-habis puasa kita boleh jaga mata kita. Pasal apa? Pasal dalam puasa kita jaga. Kita boleh jaga mulut kita. Pasal dalam puasa kita jaga. Kita boleh jaga diri kita. Kita boleh jaga segala perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan pahala puasa, yang boleh merosakkan amalan-amalan ibadah dalam bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, maknanya benda tu akan berkekalan. Tapi persoalan dia, habis-habis Ramadan, kita pun ruyuk tak tahu pergi ke mana. Nampak macam kita main-main dengan benda ni. Sedangkan Tuhan bagi syariat, bagi dekat kita, tuan-tuan, bukan nak suruh kita tahan perut saja. Dah. Tuhan bagi ni, Tuhan buat main dengan macam-macam keistimewaan. Tuhan manjakan sangat kepada kita ni. Seolah-olah macam kita lah nak suruh anak kita pergi sekolah. Nak suruh anak kita mengaji. Sekurang-kurangnya tujuan kita pasal apa? Nak bagi anak kita tu habis sekolah ni dia faham, dia pandai baca, dia pandai mengira, dia ada adab. Jadi sebelum nak pergi ke sekolah tu macam-macam kita bagi kat dia. Kita kata adik nak baju apa? Dia kata nak baju sekolah. Tapi baju sekolah tak mau baju biasa-biasa. Nak baju krokodil. Krokodil pakai baju sekolah. Boleh kita bagi. Janji hang habis sekolah hang boleh mengaji. Hang boleh hajar, hang boleh hang boleh baca, hang boleh kira apa semua ni. Aku nak yang tu. Kasut nak pakai kasut apa? Dia kata kasut biasa-biasa, saya tak mau kasut palas ke apa ni, semua ni daun palas pakai kasut. Nak kasut Converse paling-paling kurang, ataupun kasut Adidas, ataupun kasut Amro lah, kasut apa macam-macam tu ada ni. Tak apa, pak kata aku bagi. Tuan nampak tak keistimewaan dia bagi kat kita? Beg mau pakai beg apa? Dia kata nak beg Nike ke beg apa? Dia kata ayah tu semua beg cerita orang lama lah, ayah jenis-jenis tu beg lah, beg jenis baru lah ni. Nak beg baru aku bagi kat hang. Lepas tu nak pergi sekolah macam mana? Ayah nak hantar ke, nak pergi naik bas ke, nak pergi apa nama ni ke? Dia kata ayah pergi hantar, dia kata syok. Kita pergi hantar dia serupa dengan bos ada belakang. Janji apa? Janji mau mengaji ya. Macam itulah Tuhan dia datang kita dalam bulan puasa ni. Hampa nak ikat perut, boleh. Macam-macam aku bagi kepada hamba. Ikat perut bukan satu hari. Ikat perut sampai waktu maghrib, selesai. Hampa nak makan waktu malam, silakan makan. Tak ada masalah. Janji, hampa puasa. Tuhan nak yang tu. Benda apa Tuhan nak bagi kat kita dalam bulan puasa, tuan-tuan sekalian? Kita bercakap saja dalam bulan puasa. Ada sebuah hadis, walaupun didhaifkan oleh sebahagian ulama. Bercakap dalam bulan puasa benda yang baik dikira sebagai ibadah. Apa saja amalan sunnah yang kita buat dikira sebagai amal ibadah. Dan amal ibadat yang wajib yang kita buat, Allah Ta'ala kata Nabi SAW, man adda faridatan, siapa yang buat satu amalan fardu, kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu, seolah-olah dia dapat pahala 70 kali pahala fardu. Semayang subuh, tuan-tuan sekalian, satu hari dalam bulan Ramadan, semayang subuh, dia dapat pahala sehari tu semayang subuh seolah-olah macam 70 kali subuh dia semayang. Pasal tu lepas pada tu 70 hari ruyuk tak tahu pergi mana. Dia kata ni kalau kumai lagi, dia kata ni banyak pahala aku, dia kata ni dah banyak sangat. Dia kata takut Tuhan hutang aku pula. Takut tu pula lah, takut Tuhan hutang lah. Tak nampak tak? Quran, tuan sekalian, Nabi sebut apa? Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran, dia akan dapat satu pahala. Satu pahala digandakan sebanyak 10 pahala, kata Nabi. Nabi tak kata alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Kita baca 3 tu dapat 30. Yang ni Allah Ta'ala datang kita ni pasal apa? Bagi hang puasa ya. Bagi hang konsentrate kat puasa ya. Itu tujuannya. Lepas tu apa lagi tuan-tuan sekalian? Siapa yang menghidupkan malam, kata Nabi SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam, siapa yang semayang tarawih, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosa dia. Keampunan Tuhan bagi kat kita. Tu pun tuan-tuan sekalian, 10 malam mula ya, penuh masjid Semang Tiga ni. 10 malam kedua dia mula susut. 10 malam ketiga yang Tok Bilal pun dia puas dah, dia tarik fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah sampai nak putih orang tenggok tu. Tok Imam kali-kali, kita dua yang malam ni kata kali-kali sungguh dua orang ni ya.
Tuan, pas mana habis-habis? Bukan takat tu, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala bagi lagi kepada kita apa dia? Iaitulah dikurniakan Lailatul Qadri, yang Lailatul Qadar ada pada malam-malam Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam Ramadan. Tu Tuhan bagi lagi tu. Dan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan kalau kita beramal pada malam tu. 1000 bulan, ulama' tu kira-kira lebih kurang dalam 84 tahun. Tuhan kata bukan 84 tahun, tapi lebih baik daripada tu. Maknanya mungkin 100 tahun pahala Tuhan bagi, mungkin 200 tahun, mungkin 700 tahun, mungkin 800 tahun. Tuhan boleh bagi. Nak apa lagi tuan-tuan sekalian? Tu pun tak mau juga, duk main-main lagi dengan Tuhan. Ya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Puasa matlamat dia apa? Taqwa. Sebab itulah ada satu kata syair Arab ketika mana raya, dia kata laisal 'aid man labisal jadid walakinnal 'aid man ta'atuhu tazid. Bukanlah raya itu orang-orang yang menukar baju baru. Raya tu bukan tukar baju baru. Maknanya bukan raya kepada orang yang berpuasa. Walakinnal 'aid, tetapi raya bagi orang yang berpuasa, yang bertakwa tu apa? Man ta'atuhu tazid. Ketaatan dia itu bertambah. Habis-habis bulan puasa tuan-tuan sekalian, kita dah boleh main lagi semayang maghrib, semayang Aisyah, duk buat lagi tahajud pasal kita bangkit tengah malam dengan sahur apa semua tu, dan benda tu kita amallah sampai bila-bila. Habis-habis puasa kita boleh duk sedekah lagi kat orang. Pasal apa? Pasal dalam bulan puasa amalan kita sedekah. Nabi SAW kana ajwadun nas. Nabi ni bulan puasa ni cukup pemurah dalam bab sedekah. Jadi bulan puasa kita sedekah, bulan lain pun kita teruskan amalan-amalan tu. Pasal apa? Takwa itu sudah melekat di dalam diri kita. Itulah matlamat yang dikatakan puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham matlamat ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah Ramadan pada kali ini akan memberikan makna kepada kita. Jangan tinggal Ramadan, jangan tinggal tarawih macam mana sekalipun. Puasa ni pulun juga, jaga diri kita. 30 hari ya tuan-tuan sekalian. Bila habis 30 hari itu tuan-tuan takbir. Sebab takbir ni pun Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Tuhan kata apa? Tuhan kata walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebenarnya yang sewajarnya orang yang nak bertakbir pada hari raya tu siapa? Orang yang walitukmilul iddah, orang yang beribadah itu cukup 29 ataupun 30 hari. Orang yang sembahyang tarawih tu cukup. Orang yang puasa dia cukup. Orang yang manfaatkan betul-betul iddah, bilangan hari dalam bulan Ramadan tu. Sebab tu Tuhan kata walitukmilul iddah walitukabbirullah. Hampalah yang sepatutnya bertakbir kepada Allah. Tapi hak kaki takbir ni sebenarnya tuan sekalian, yang puasa pun tak nak cukup. Hak tu yang pulun. Ayah kira awal lagi duk sah depan, bubuh dengan kain plekat lah ni, kira pakai tengkolok lah ni, beli tengkolok tak mana tahu. Main kalau tapi kat dia tu dia kelui, main tani sama aku pun nak takbir juga tu, jenis macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ni bukan saya kata, yang ni Allah Subhanahu wa taala sebut. Tuhan yang sebut. Tuhan kata walitukmilul iddah, hendaklah sempurnakan. Tukmil tu maknanya sempurnakan. Asal daripada perkataan kamil, kamilah, kamal. Kamal ni makna apa? Aku bagi ke hang 30 hari, hang betul-betul manfaatkan 30 hari. Hanglah orang yang berhak untuk bertakbir dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Raya tu untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain sekali saya nak sebut, ambillah kesempatan ni. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal tadi ni kita nak jawab tentang umur. Kalau Tuhan kata aku bagi 40 tahun, 50 tahun ekstra, hang tak buat apa 50 tahun. Waktu tu kita nak cover macam mana tuan-tuan sekalian? Cover macam mana? Dengan datangnya Ramadan kepada kita, pulunlah kita nak cover. Lah tak boleh cover dah. Kalau umur tara saya pun tak boleh nak cover dah.
Jadi ambil lah. Pasal apa? Pasal dalam bulan Ramadan pahala berlipat ganda mencurah-curah Tuhan bagi kat kita. Dengan keampunan dia, dengan kelepasan daripada api neraka dia, dengan bilangan pahala yang digandakan sampai berapa ratus tahun bagi kat kita, tuan-tuan sekalian. Tuhan bagi kat kita sekurang-kurangnya, walaupun dalam 40 tahun yang lepas yang kita tak sempat nak melakukan amal ibadat, amalan yang kita buat ni tuan-tuan akan dapat menutup kesempatan-kesempatan yang kita tidak dapat itu. Satu. Yang kedua, pasal apa kita nak pulun ustaz? Selain daripada kita nak cover benda yang kita terlepas, yang luput amal ibadat ni. Yang kedua, pasal kita takut-takut di hadapan Allah ada orang duk mai tuntut macam-macam dekat kita. Boleh faham tuan sekalian? Ada sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ni riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata baginda Nabi SAW, atadruna mal muflis? Hadis ni memang popular. Tuhan tanya, hangpa kenal tak muflis, orang yang bergerak ni siapa? Sahabat Nabi jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Muflis ni yang kami tahu ya Rasulullah, la dirham, dia tak ada duit, wala mata', tak ada harta benda. Maknanya orang tak ada apa, orang susah, orang bankrupt. Yang tu yang kami faham. Nabi SAW sebut, Nabi kata, innal muflisa min ummati, yang kata orang muflis di kalangan umat aku ni siapa dia? Ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin. 3 amalan dia bawa. Dia mai hari kiamat, dia bawa pahala semayang. Pahala semayang fardu dia bawa, pahala semayang sunat dia bawa. Lepas tu dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat, pahala sedekah dia bawa. Tapi Nabi kata apa? Mai juga bersama dengan dia bertemu dengan Allah. Wa ya'ti qad syattama hadha. Mai juga kepada dia orang-orang yang atas dunia dia pernah maki, dia pernah duk ampun, dia pernah duduk lepas duk kata macam-macam. Mai depa ni juga mai. Kita berjalan bagus dengan bawa pahala bergandak pergi kat Tuhan, bapa ni pun mai ikut belakang kita ya. Kita berlagu duk usaha depa berlagu duk usaha kita angkat kening. Apa pasal hang mai? Kalau boleh sembang lah waktu tu. Apa pasal ni? Dia tak apa tunggu Tuhan, dia kata. Dia pergi depan Tuhan, dia habaq. Dia kata, Tuhan, ni Tok Haji ni atas dunia dulu benda apa dia tak maki saya. Dia maki saya di khalayak ramai haji, yang menyebabkan saya ni malu nak keluar daripada rumah. Lepas tu kalau jumpa pun pasal malam, jumpa pun apa nama, tak apa orang panggil midtown ke apa ke dia. Jumpa tahun tu dia tengok, ha, dia kata ni mangkuk ni, dia bubuh macam tu, ni mangkak ni dia bubuh, ha ni kawak ni macam-macam dia bubuh. Dia kata saya malu, dia kata. Saya tak ada tempat untuk saya nak luah, saya tak ada tempat untuk saya nak cerita, saya duk pendam, saya duk sabar. Inilah saat saya nak minta keadilan kepada kita, kepada saya. Tuhan kata, hang nak minta apa? Saya nak minta balik macam mana yang dia buat ke atas saya. Hang nak maki dia ke? Dah, waktu tu tak ada pasal orang nak maki kita balik. Nak buat apa tuan-tuan? Minta amalan. Dia pun kod amalan kita lagi mana tak selesai, hati dia duk bara atas kita, atas dunia dulu, lagi itulah dia duk kod amalan kat kita, hak dia duk kod ni bertambah ke berkurang ke kalian? Berkurang lah, kurang dah sikit. Lepas tu Nabi kata apa? Wa qadhafa hadha, mai juga orang yang dia pernah duk tuduh, duk kata kawan ni buat, kawan ni tak buat pun, tapi dia duk tuduh, dia duk sembang-sembang, dia duk syak-syak kawan ni. Jadi benda-benda tu pun main. Kawan yang kena fitnah, kawan yang kena tuduh, dia main. Dia tuntut kepada kita. Dia kata aku malu, aku nak pergi kerja pun tak boleh. Orang tuduh aku macam-macam, hasil daripada mulut hang yang duk fitnah kepada aku. Tuhan kata, lah ni nak buat apa kat dia? Aku pun nak minta daripada dia amalan hak dia bawa tu main kepada aku. Tuhan kata kau kata kau. Dia pun duk kau daripada kita. Tuan-tuan sekalian, berkurang amalan kita. Lepas tu apa lagi? Wa akala mala hadha, mai juga kepada kita orang yang pernah kita ambil hak dia. Kita ambil hak dia. Kita menzalimi dia. Bukan hak kita ambil, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi hak yang melibatkan harta orang awam, harta orang ramai. Kita ambil, kita guna, kita makan. Ya Allah, tabarakallah. Berapa ramai duk main kat kita, duk ambil, duk kau kat kita pahala. Lama-lama berkurang pahala kita. Tak habis kita tu. Wasafaka dama hadha, kita atas dunia dulu pahlawan Melayu terbilang, keris hitam bersepuh emas, cerita dia waktu tu.
Kira jumpa siapa tak puas hati sepak ni sampai pecah jarum. Sekalian terkajam orang lah apa. Nabi kata ada ni wasafaka dama hadha. Kawan yang hang sepak, kawan yang hang terajam, kawan yang hang pijak hari tu, dia pun main juga. Dia kata apa hari tu saya nak pijak dia tak boleh pasal dia tu ayah sang. Yalah. Lah ni depan Tuhan tak ada. Tu ayah ke mak ayah ke tak ada tuan sekalian. Jadi dia kaut harta kita, dia kaut pahala yang kita bawa dengan semayang, dengan puasa apa pakai tadi ni. Dia pun ambil, dia yung pergi belah lagu tu ya. Kita pun makin lama makin orang lah. Tadi sikit punya kaya raya, lah mula nak jadi kaya raya nak kita ni. Wa daraba hadha, dia pernah pukul orang, dia pernah bagi jatuh arwah orang, dia pernah pukul hati dan perasaan orang, tuan-tuan sekalian. Habis semua depa ni pun ambil. Nabi kata fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Tuhan ambil amalan hak kita ni bagi seorang sikit. Nah ambil hang. Selesai dah ni? Kita selesai dah. Selesai lagi? Tak lagi dia kata bagi lagi. Selesai? Tak selesai? Bagi lagi. Selesai? Selesai dah. Pergi. Ambil semua tuan-tuan sekalian. Yang itulah disebut sebagai yaumul qiyamah wa yaumul qisas. Hari balas balik. Hari kiamat, hari balas balik. Kemudian Nabi kata fa in faniyat hasanatuh, tiba-tiba tuan-tuan sekalian kebaikan pahala yang dia buat tu habis. Habis. Korek-korek tak tinggal apa, tinggal rebah ya. Ramai lagi bakat domai tuntut kat dia ni. Ramai lagi. Nabi kata qabla an yuqda ma alaih, sebelum dia nak selesaikan kes dengan depa apa semua ni, tak ada apa dekat dia. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Tuhan kata, Nabi SAW kata apa? Allah Ta'ala hak mana mai duk minta ni, Tuhan tengok hang dosa banyak lah. Kata banyak ayat tak pernah duk semayang pun, tapi tu haji ni duk maki saya teruk sangat. Dia kata okey hak dosa hang tak semayang tu Tuhan ambil lempang atas kepala tu haji ni. Hang apa dia? Saya duk minum buah ekor, saya main sedah ya, tapi tu haji ni kata saya main 7 keturunan tarik main hak dosa tu bubuh atas kepala tu haji ni. Mampu kita. Kita boleh faham tak dengan bahasa saya? Saya tak ada macam tu. Kita duk ambil duk kandang dosa orang, tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Summa turiha finnar. Kemudian malaikat dah cakap banyak. Malaikat kata tadi nak lari masuk syurga kan, tadi buat muka bagus kan. Main. Malaikat cekup kita, dia lempang bila neraka. Tu tempat hang. Pasal apa? Pasal atas dunia hamba lebih kurang mampu kita, tuan-tuan. Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal itulah Tuhan bagi Ramadan dekat kita. Tuhan nak suruh beramal betul-betul. Jangan kita lepaskan peluang setiap detik dan setiap masa dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kalau boleh settle dengan manusia atas dunia, settle. Tak mau bawa pergi ke akhirat. Minta kepada Allah, ya Allah tolong aku ya Allah. Dalam bulan Ramadan doa dimustajabkan. Tuhan sebut juga dalam surah Al-Baqarah tadi ni, penghujung Ramadan, penghujung surah ni Tuhan kata apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tuhan kata ni dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Tuhan kata kalau hampa tanya aku di mana aku, wa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hampa tanya aku, fa inni qarib, aku duduk dekat dengan hamba. Maknanya Tuhan duduk dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan kata kalau hangpa minta doa kepada aku akan mustajabkan doa hangpa. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kalau kita betul-betul insaf, kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala ni ampunkan kita, Allah Ta'ala ni lembutkan hati orang-orang, jangan bagi hari kiamat nanti mereka duk main serbu dekat kita. Inilah masa dia. Ya Allah, aku dah banyak sangat duk maki orang. Ya Allah, tolong. Ya Allah, macam mana aku nak buat ni? Ya Allah. Tuan-tuan, benda tu boleh jadi. Sebab tu kita jumpa hari raya, kadang-kadang kita salam-salam, tengok, oh dia ni aku pernah maki. Waktu tu buang segala keegoan kita, salam dengan dia. Pakcik minta maaf banyak-banyak kat hang. Pakcik minta maaf. Dia kata orang raya pun nak minta. Sabar, jangan lupa kepala dia waktu tu. Pakcik tak mau dah semua ni, tak mau kes ni sagi dia melarat ke akhirat apa semua. Tak apa kalau sedang, tak apa. Jangan duk buat dah, dia torture kita. Kita pun tak apalah, astagfirullah. Dah ni, kita selalu sepak kepala lah lepas tu. Pasal tak pergi jadi pasal lagi. Settle, tuan-tuan sekalian. Benda boleh jadi. Sebab kerja ni Tuhan dia boleh tolong kita. Tuan-tuan pun rajin duk tengok di dinding kedai-kedai makan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja, ayat 1000 dinar tu. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan akan buka jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Tuhan bagi rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, dia akan rasa cukuplah Tuhan bagi aku. Maknanya apa? Aku dah buat dosa banyak dekat manusia, aku dah duk makan harta benda awam ni banyak sangat, aku nak buat macam mana ya Allah? Tawakal kepada Allah, Tuhan nanti akan tunjuk jalan macam mana nak selesaikan benda ni. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Tuhan dia tahu macam mana nak buat. Yang penting kita insaf, yang penting kita betul-betul berazam untuk nak berubah dan nak minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita tak mau dah sangkut dengan manusia, insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So dia keluar putih dah. Last sekali nak abang-abang tuan-tuan, matlamat tadi ni. Matlamat puasa tu apa dia? Iaitulah dia ada tujuan dia nak jadikan kita orang yang bertakwa. Kalau tuan-tuan seluruh masjid, bukan dekat masjid tuan-tuan, masjid saya sama lah. Kalau hak mana pi ke masjid tu depa tahu matlamat kami mai sembahyang tarawih, kami mai ibadat di masjid ni untuk takwa, saya rasa penuh sampai ke 30 tuan-tuan. Penuh. Matlamat pasal depa tahu. Orang kata hantar orang pergi mana-mana ada, tapi mana ada kita nak bertakwa kepada Allah 30 hari ni yang Tuhan bagi, lepas tu tak jumpa dah bulan Ramadan. Dia pandai bercakap pandai tuan sekalian, tapi hang nak buat tu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Ibadat ni kata Imam Al-Ghazali, dia kata at-ta'atu yaqdiru 'alaiha al-bar wal fajir. Ketaatan ni orang fajir ke, orang jahat ke, orang baik ke, semua boleh buat. Tetapi illa sadiq, melainkan orang yang betul-betul berusaha untuk menjaga hubungan dia dengan Allah. Yang ni yang tak ramai orang boleh buat tuan sekalian. Ibadat ni semua orang boleh buat. Berapa banyak orang hadupi buat umrah, berapa banyak orang hadupi buat haji tuan-tuan sekalian. Balik-balik main rasuah balon berapa tu ya. Berapa banyak? Berapa banyak orang hak semayang tuan-tuan, sambil duduk semayang pun reteh nombor ekor pun duduk dalam pakit. Berapa banyak orang hak puasa tuan-tuan sekalian, dalam waktu yang sama pergi jumpa bomba suruh sihirkan orang. Berapa banyak orang duk buat macam tu, puasa-puasa. Lagu Nabi Derah pula ni. Nampak je boleh 9 lah, tuan-tuan boleh duduk lagi. Slow enak ni. Boleh belah pula ada kat belakang pula. Muslimin dan muslimat antara mati Allah. Ingat, Imam Ghazali kata apa? Illa sadiq, melainkan orang yang berusaha nak jaga hubungan dia dengan Allah. Yang ni yang tak ramai. Dia semayang betul-betul nak jaga hubungan dia dengan Allah. Hubungan ni apa? Dalam semayang aku boleh jaga daripada benda yang diharamkan. Di luar semayang sama macam tu. Dalam bulan puasa pun macam tu. Benda yang Tuhan halalkan kepada kita, main bulan puasa dia jadi haram. Tak apa, Tuhan punya pasal kita sanggup tuan-tuan sekalian. Bulan puasa, sebelum bulan puasa makan pun boleh, siang hari tak ada masalah. Tapi bila main dalam bulan puasa, makan tak boleh. Sebelum bulan puasa tuan-tuan sekalian, tengok bini lah macam mana, sekalipun nak buat apa pun boleh. Tapi main bulan puasa tak boleh. Maknanya benda yang dihalalkan sebelum daripada bulan puasa boleh, masuk dalam bulan puasa tak boleh. Yang tu pun kita patuh. Bila kita patuh tu tuan-tuan, apatah lagi di luar bulan puasa bila dah habis Ramadan. Kalau kita as-sadiq, kita berusaha menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan sentiasa beribadah dan tidak akan buat amalan-amalan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup lagu Pukul 9. Saya pun tak larat dah. Tuan-tuan kalau duduk dengar lagu duduk renyeh, sobat dengan kerja tengah hari. Sebab apa renyeh nak lena, tak lena. Lepas tu duduk tunggu bila kawan ni nak habis bang. InsyaAllah kita ada waktu yang lain, kita berjumpa lagi insyaAllah. Mudah-mudahan matlamat yang kita cuba sampaikan pada malam ni akan dapat jelas kepada tuan-tuan sekalian. Saya mohon maaf andainya tak sampai, ataupun andainya ada di kalangan tuan-tuan yang tak apa-apa nak faham objektif apa semua ni, saya minta maaf banyak-banyak. Itulah kelemahan, kekerdilan, ketelanjuran diri saya. Terima kasih kepada jawatankuasa masjid yang sanggup menjemput saya untuk sama-sama berkongsi ilmu dengan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.